Maka apabila nak kehilangannya wanita yang disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, selepas waktu maghrib, Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa tu dah sakit dah gering, dah terlantar atas katil. Ya Rasulullah, sebelum aku menemui Allah Subhanahu wa taala, satu permintaan aku ya Rasulullah, sampaikan salam aku ya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah? Sebelum Rasulullah sampaikan melalui Jibril salam Khadijah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan sebelum waktu subuh daripada Jibril bawa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, Allah kirim salam kepada Khadijah. Kan? Maka di situlah terbentuknya perkara yang menjadi pertikaian orang ramai dalam solat kita hari ini, ibadah selepas solat, iaitu wirid selepas solat. Kan? Maka apabila sampainya salam Allah Subhanahu wa taala kepada Khadijah binti Khuwailid, apa kata Khadijah? Pegangnya bahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Inilah kata-kata terbit yang kita gunakan dalam wirid selepas solat kita pada hari ini, yang dipetik oleh Imam Asy-Syafi'i. Kan? Maka kita punya ibadah ini ada fakta, ada asas dan sebagainya. Kan? Sama juga tentang Yasin pada malam Jumaat. Saya ceramah di Johor Bahru, ada yang mempertikaikan bacaan Yasin pada malam Jumaat. Saya kabar, koyak surat 440 tu, buang, letak dalam sampah. Berani buat, tak berani. Pasal apa? Pasal tu Quran. Yang orang baca malam-malam hari Jumaat ni Quran, bukan baca buku Raja Rima. Kan? Ini orang baca Quran. Yang kau nak pergi balon orang buat apa? Ini ibadah yang dibawa oleh Syekh Ahmad Al-Qushashi, ulama Nusantara, yang mana kita sedia tahu adanya agama yang pertama datang di tanah Melayu ini, agama Hindu. Mana saksinya? Candi-candi yang terletak di kerajaan-kerajaan sekeliling, seperti Kerajaan Langkasuka, Sriwijaya, yang paling tepat sekali terletaknya di Kerajaan Kedah Tua. Kan? Candi Lembah Bujang, kan? Jadi ini antara paksinya agama Hindu yang pertama datang ke dalam tanah Melayu dan sekitarnya. Kan? Brunei dan sebagainya. Kita ni tunang, merisik, semuanya ini diambil daripada agama tersebut. Kan? Tetapi yang perlu kita tahu, apa bijak pandainya orang Islam ni. Syekh Ahmad Al-Qushashi menggunakan alternatif. Jangan buang adat. Buang adat orang tak boleh nak ikut. Adat ni ibarat hukum. Jadi macam mana nak biar orang ikut masuk dalam Islam? Islamkan adat tersebut. Ini yang diambil oleh Syekh Ahmad Al-Qushashi. Kan? Diislamkan adat tersebut. Jadi sepuang-puangnya hari ini, adanya bacaan Yasin pada malam Jumaat menyukarkan kita untuk meninggalkan Al-Quran seminggu sekali. Sebuang-buangnya dalam kehidupan kita, seminggu sekali mesti baca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Barang siapa yang membaca Al-Quran, Al-Quran menjadi penyelamat dan sahabat buat kita di akhirat kelak. Jadi bacalah Al-Quran, kan? Walaupun kita baca dalam keadaan yang tak reti, yang tak pandai, baca dalam keadaan-keadaan yang mengangkat. Ada tak dalam ni baca mengangkat Quran? Kan? Jangan baca mengangkat. Ambil Quran, duduk elok. Kan? Tak ada orang yang boleh baca Quran mengangkat ni, susah. Kan? Duduk elok, buka Quran baca. Ya? Maka amalkan Al-Quran. Al-Quran menjadi petanda yang besar dalam kita melebarkan sayap agama kita di dunia dan di akhirat kelak. Ya? Jadi dalam kita menelusuri kehidupan kita ini, hari ini ibadah-ibadah, acara-acara, program-program yang kita buat ini, semuanya telah diislamkan oleh Syekh Ahmad Al-Qushashi, yang mana ulama Nusantara saat itu. Kan? Sama juga dengan Wali Songo. Kan? Wali Songo yang ada di Indonesia. Satu saat
Sunan Giri, yang mana kampungnya ni aktif dengan budaya rock. Hari-hari nak muzik rock. Kan? Tapi apa yang dibawa oleh Sunan Giri? Masukkan teks-teks Islam. Kan? Masukkan teks-teks Islam di dalam lirik-lirik tersebut. Maka mereka pun memikir satu hari, kena solat, kena baca Quran. Kan? Mengubah mentaliti masyarakat itu untuk mendekati Islam melalui arena muzik. Ini antara satu alternatif yang baik yang dibawa oleh Sunan Giri ke dalam masyarakat ini. Kan? Ini kita duduk dalam masjid tak boleh qasidah, tak boleh nasyid. Ini semua pendekatan yang meleset. Kan? Pemikiran yang jumud masyarakat kita ada pada hari ini. Memuji Nabi Muhammad, mengagungkan Allah, adakah salah? Ya? Walaupun tidak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, kita menjadikan satu bentuk lagu ini untuk kita lebih terhibur, lebih dekat kita dalam memuji Allah dan Rasulullah SAW. Ya Hanana Nabi Muhammad. Ada orang tak bagi, kan? Selawat dalam masjid. Dia ada dalam jempol di masjid-masjid. Yang tak bagi selawat dalam masjid pun jadi masalah, kan? Saya tak boleh cakap apa, kan? Masjid Nurul Iman ni memang dia bagi. Saya buat kasidah kat sini, kalau ingat, kan? Jadi memang tak ada masalah, kan? Masjid-masjid lain lah, di tempat-tempat yang lain perlu ubah pemikiran yang sebegini, kan? Kalau nyanyi kat kenduri itu boleh pula, kan? Oh Cik Ainu, janda muda cukup lawa. Wah, boleh pula, kan? Inilah tak boleh, kan? Pada berbunga alun suara, kan? Oma pula menyanyi, kan? Tapi ibadah-ibadah berkaitan dengan muzik yang mendatangkan irama dakwah kita tolak. Maka rugilah kita kehidupan di dunia dan di akhirat.